صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء التابعين وإلى معلمنا ومرشدنا وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا خصوصا إلى العلماء العاملين الذين نفعنا بعلومهم في كتبهم وفي شرهم بالرحمة والشفاعة والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi kita, yang saya hormati barisan para imam-imam dan juga sahabat saya daripada Jabatan Ahli Agama Islam Negeri Sembilan, sahabat seperjuangan kita, sahibul fadilah wa ashabul fadilah, tuan-tuan dan puan-puan tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia dan izinnya di malam yang mulia ini, di akhir tahun ini dapat saya berada di dalam masjid ini. Dulu masa saya bertugas di Jabatan Ahli Agama Islam Negeri Sembilan daripada tahun 1995 sehingga tahun 2000, sebelum saya menyambung pelajaran saya di Universiti Malaya, maka masjid yang kita ada ini sedang dirancang dan dimusyaratkan dengan saya. Lepas itu, lepas daripada saya pergi belajar dan tak balik semula ke Negeri Sembilan, saya ditugaskan di Ilim dan terus lama juga berceramah, tapi tak sampai berceramah di masjid ini. Tapi alhamdulillah malam ini teringat saya 10 tahun dahulu dapat saya berkuliah. Alhamdulillah, masjid yang di atas bukit yang cantik dan indah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas beberapa tahun saya ditugaskan di bermacam-macam bahagian. Akhir sekali saya pergi ke kedutaan besar Malaysia Qahirah dan balik, alhamdulillah sambung balik kuliah yang saya mengajar. Saya berhenti tahun 2008 2009 di Taman Tengku Jaafar. Alhamdulillah saya sambung balik semula dan malam ni alhamdulillah berkuliah di sini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada peluang untuk menyampaikan kuliah, untuk berceramah, menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana
Kalau kita kaji Al-Quranul Karim, kita ada 6,600 lebih ayat Al-Quranul Karim. Al-ikhtilaf para alim ulama. Tetapi Allah telah mewajibkan kepada kita sehari semalam mesti kita baca surah Al-Fatihah, wajib 17 kali. Kalau kita kaji ayat Quran yang banyak lagi, 6,000 lebih ratus lagi, lebih baik kita sembahyang maghrib rakaat yang pertama kita baca surah Al-Fatihah contoh, rakaat yang kedua kita baca Alam Tarukai, rakaat yang ketiga kita baca surah Al-Mulk. Nampak tak? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pilih. Allah pilih mesti baca surah Al-Fatihah juga, dan surah Al-Fatihah ni sehari semalam 17 kali. Ada tak kita pernah dengar di dalam ingatan kita, sama ada orang Islam atau orang bukan Islam, dia rasa puas dengar surah Al-Fatihah? Kita tidak dengar. Contohnya, baik, satu lagi. Kalau kita tengok azan kita setiap waktu, kita ada 5 kali azan. Azan 5 kali. Dulu 10-15 tahun lalu kita bergaduh. Orang bukan kita kata bising azan, ganggu dia orang nak tidur. Kita pun terfikir 10 tahun dulu, ini mesyuarat dan sebagainya, macam mana azan dipelankan, azan itu hanya dalam masjid saja. Nampak tak? Akhir sekali di zaman yang terakhir ini, bila saya pergi ke London, saya buat research dekat London 3-4 bulan. Masa ketika itu saya pergi di seluruh Great Britain, ada masjid seluruhnya 500 masjid. Semua masjid saya pergi, dia orang pun buat azan. Dan sekarang masjid tumbuh di Great Britain, kalau kita tengok, macam bagaikan cendawan. Masjid-masjid, gereja-gereja telah dibeli oleh umat Islam menjadikan masjid. Terkini saya tengok di dalam YouTube, di tengah-tengah dekat Hyde Park, dekat kota London itu, diminta diadakan azan. Kata pelik tak pelik nampak? Dulu masa saya pergi tahun 2008, nampak macam ada perang tengah-tengah bertembung. Tapi bila selepas dalam 10 tahun lebih, orang bukan Islam minta supaya azan diadakan di kota London. Azan, tuan-tuan bayangkan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, saya tengok dalam YouTube sekarang, dalam gereja orang bukan Islam, dalam gereja Christianity, orang minta tu imam pi azan dulu sebelum mereka mengadakan upacara agama yang bukan Islam, agama Christianity. Nampak tak? Kan nampak tak? Jadi maknanya saya nak sebut kepada tuan-tuan, dia bukan saja kalau kita tengok orang kata dia bising, dia puas baca Al-Quran, azan dan sebagainya. Tidak ada orang kata. Bahkan dari masa ke semasa, dia terus berkembang. Kalau kita perhati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memang disistemkan, disusunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam ini. Dia akan ada azan, dia ada baca Al-Quran setiap masa dan ketika. Saya buat satu kajian yang saya baca dibuat oleh seorang profesor. Kalau kita perhati bumi kita ni, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi kita ni dia bulat? Dia bulat, dia bergerak, kan? Dia bulat. Allah tak cipta dia sutuh, tak cipta dia hamparan. Allah tak sebut dalam Al-Quran, dia kata bulat. Dia kalau Allah kata jadikan bumi ini sebagai sutuh, sebagai hamparan. Allah buatkan lagi sebagai al-firash, jadi macam hamparan. Sebab apa?
Sebab kalau Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah sebut kepada umat ketika itu bahawa dunia ini bulat, orang yang tak Islam pun akan murtad keluar Islam, kerana belum lagi saintifik kajian belum dikemukakan lagi. Hanya kurun yang keberapa baru Allah sebut bulat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tak sebut kata bumi ini sebagai kurrah bulat, tak. Allah kata sutuh, Allah kata firas dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Baik, kenapa bumi ini Allah ciptakan dia bulat? Okey, kita sebut. Sekarang kita ada di Seremban. Maghrib kita ialah 7.10. 10.10 saya sampai, 7.9 minit saya sampai. Saya parking kata tu Imam Azan, saya dengar 7.10. Kalau tuan-tuan pergi dekat Bangi sikit dekat Kuala Lumpur, dia 7.11. Nampak tak? Pergi sampai ke Ipoh saja 7.13. Nampak tak? Imam Azan. Sampai ke Al-Star, Kedah, kampung saya orang Kedah, 7.15. Ni orang Kedah. Orang Kedah duduk Negeri Sembilan 2.30 tu cakap Kedah itu tak ubah. Ini payah. Ya. Tuan-tuan, sampai tu sampai pula kita pergi dia sampai ke Bangkok 7.30. Sentiasa dia berubah setiap saat. Sampai ke dunia, habis dunia sekali, sampai ke Mekah, sampai semua sekali, tuan-tuan. Allah nak dunia ini supaya diazankan setiap waktu dan setiap ketika. Nampak tak? Maghrib sekejap lagi, kita pukul 8.30 masuk Aisyah, kita azan semula. Jadi dia belum habis. Jadi setiap tukar dunia ni, setiap masa, setiap ketika Allah ciptakan kepada manusia supaya sentiasa syukur kepada Allah, sentiasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nak Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap masa, setiap detik, setiap ketika. Itu hebatnya istimewa Allah cipta. Baik, kalau kita kata lepas azan kita sembahyang sunat 2 rakaat, lepas sunat kita sembahyang wajib Allahu Akbar sembahyang maghrib. Bila sembahyang maghrib dalam masa 15 minit baru habis. Bila habis ni, masjid depan habis pula, masuk ke masjid depan. Jadi setiap masa, setiap ketika Allah nak dunia ini diimarahkan, dihidupkan, diibadatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah jadikan dunia ini bulat. Allah nak setiap masa, setiap ketika. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, semua binatang-binatang yang ada di alam ini yusabbihuna bihamdi. Allah binatang sentiasa tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, kita yang tidak tahu. Sebab itu Allah sebut tegas di dalam Al-Quranul Karim, kenapa manusia ni dicipta? Kenapa manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa binatang dicipta? Kenapa kita dicipta? Adakah untuk kita hidup, makan, minum, kita bergembira dan sebagainya? Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin. Allah sebut jin ada dalam alam ini. Jin dulu daripada manusia, kan? Dulu daripada jin pun ada. Dalam kitab yang di Bidayah wa Nihayah, dulu ada jin pun ada. Satu makhluk lagi yang bernama Haid wa Bin, kan? Dia satu cerita panjang, nanti kalau masalah. Baik. Jadi maknanya Allah sebut kami nak supaya manusia ni, wa ma khalaqtul jin, kami ciptakan jin, kami ciptakan manusia illa liya'budun, tak ada matlamat lain ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli mufassirin ada menguraikan liyuwahhidun, untuk satu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Jadi kalau kita tengok, kalau kita naik kapal terbang, kita akan nampak, kalau kita kata kalau kita datang masjid ni gelap, buka lampu, kita akan nampak sentiasa dunia ni akan bercahaya
dengan lampu, dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia ini sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga binatang-binatang tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmat yang cukup besar yang kita ada tersurat, ada yang tersirat. Kalau kita semayang habis 1 jam, depan akan semayang lagi, depan akan semayang lagi. Seluruh dunia sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti mana orang tawaf di Kaabah yang ada itu. Setiap masa, setiap ketika ada orang duk tawaf. Begitu juga di atas sana para malaikat duduk tawaf, sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di Kaabah itu sentiasa orang akan bertawaf. Saya tengok orang hantar YouTube, satu ketika orang renggang dah mula nak tawaf, burung pergi tawaf. Burung pergi tawaf. Saya kata Masya Allah, burung pergi tawaf. Dia pusing macam orang tawaf. Jadi ternyata bahawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kena. Itu sebab itu tuan-tuan, kata guru saya Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa Allah Subhanahu wa taala di antara hikmatnya Allah mewajibkan kita baca surah Al-Fatihah, kan banyak lagi surah. Tapi tak. Ulama semua bersepakat, ijma' jumhurul ulama, tidak sah sembahyang kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Tidak sah sembahyang baca surah Al-Fatihah. Kalau kita kaji dari segi ayat, kalau kita kata ayat yang mula-mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama, undang-undang yang pertama, sistem yang pertama yang Rasulullah terima ialah surah Iqra. Dia semua orang sepakat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, kalau kita buka lah, inilah di antara ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu atau yatahannasu. Kata Ibnu Sa'd bi taqrib as-sirah, yata'abbadu atau yatahannasu fi ghar Hira, maka Jibril datang bawa ayat ini. Kalau kita fikir segi logik, ayat yang pertama ni mestilah letak di depan dalam Quran. Kenapa ayat ni duduk kemudian? Juzuk yang ke-30. Surah yang pertama ialah surah Al-Fatihah. Sepatutnya surah Iqra ni letak kat Fatihah. Sedangkan Iqra ni kalau kita buka dalam Al-Quranul Karim, dia duduk di juzuk yang ke-30 kemudian. Dari segi logiknya mesti kita letak depan Iqra. Mesti kalau nak sembahyang kita baca Iqra. Tak. Adakah kita tu, adakah ini Rasulullah letak sini, Rasulullah tak sini, Rasulullah tak ni, adakah Rasulullah yang letak? Siapa yang susun Al-Quran menjadikan dia begitu? Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Al-Imran dan sebagainya. Dia ada 6,600 ayat al-ikhtilafil ulama, dan dia ada 113 surah. 113 surah. Dan dalam surah itu semua ada Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surah saja tak ada, surah Bara'ah. Surah At-Taubah tak ada. Nampak tak? Allah susun Al-Fatihah di depan. Kalau kita buka dalam kitab Imam As-Sayuti Asbabun Nuzul, dia kata haza amrun tauqifi. Ini tak boleh kita petikai, tak boleh kita debat, tak ada akal yang boleh letak. Kenapa nak letak Quran mesti depan, Al-Fatihah mesti belakang? Tak ada. Haza amrun tauqifi. Kerana apa? Kerana apabila turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun tunjukkan ini letak sini, ini di sini, ini di sini.
ulama kata haza amrun tauqifi, tak boleh petikai lagi. Tidak ada petikai. Sebab itu Allah turun Al-Fatihah yang kita mesti baca sehari semalam 17 kali. Kerana apa? Ulama bincang cukup banyak hikmat-hikmat yang tersurat dalam surah Al-Fatihah. Tapi saya tak mau bincang malam itu. Saya nak bincang malam ni yang terhebat lagi saya nak bincang malam ni ialah baik. Kata seorang Profesor Al-Azhar University, Profesor Sheikh Ibrahim Hudhud, guru saya dan sahabat saya. Dia Presiden Universiti Al-Azhar. Ketika saya bawa ke Malaysia 2 tahun lepas, dia pergi bagi ceramah di USIM. Saya mengiringi dia. Dia bagi kuliah di USIM. Kenapa dia bagi kuliah? Kerana kita menghadapi masalah pelajar-pelajar kita pergi Azhar lemah bahasa Arab. Bahasa Arab anak-anak kita tak boleh. Maka Azhar terpaksa buat satu kursus khas. Untuk nak masuk Azhar tak boleh lagi, mesti kena masuk kuliah khas. Yang masa saya diplomat dulu, Azhar buat join dengan Cairo University. Dia buat center dekat dengan Boons tu, Markas Center for Arabic Language. Minta maaf cakap Jawa sikit. Dia buat situ. Kenapa? Anak-anak kita tak boleh bahasa Arab, tak boleh berkomunikasi, tidak mampu untuk meneruskan pelajaran. Jadi kami pun nak jaga anak-anak orang Malaysia ni. Dia buat, saya ex ahli syura alumni Al-Azhar Antarabangsa Malaysia. Ni InsyaAllah bulan depan, dulu masa zaman tahun 2015 kita buat orang pertama kali multaqa perpaduan ummah kita buat. Itu pertama kali. Jadi kita satukan di antara dua pemimpin yang besar, kita bawa ulama daripada Azhar itu. Ini kita nak buat semula ni. Kita nak buat semula pada 16 hari bulan depan insyaAllah. Ini besar projek ni. Itu sebut pilih. Kita nak buat semula pasal kita nampak dah dunia Malaysia bercelaru asal. Tak apa. Baik. Saya sambung tadi. Baik. Dia bagi ceramah. Datang ke Malaysia, dia bagi ceramah atas nama alumni Al-Azhar Antarabangsa. Dia bagi ceramah. Dia kata dia marah kat cikgu-cikgu. Dia kata guru-guru orang report kat dia, guru-guru yang mengajar bahasa Arab bukan ajar bahasa Arab, dia ajar bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Sampai report dekat Azhar. Jadi anak-anak kita lemah, tak boleh cakap Arab. Itu dia bagi kita panggil semua guru-guru di seluruh negara, lebih kurang 400 orang. Kita buat kuliah bagi dia sampaikan di Ilim Bangi. Tu saya buat. Di antara dia sebut itu, kamu sebagai, dia panggil guru, kamu sebagai guru-guru bahasa Arab, kamu kena bangga dengan bahasa Arab, kerana bahasa Arab ni bahasa yang cukup istimewa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa-bahasa lain akan terhapus. Nampak tak? Bahasa-bahasa lain akan terhapus. Okey, contoh saya sebut. Mana Ustaz, bahasa Melayu kita takkan hapusnya lah. Mesti ada dalam dunia ni. Tuan-tuan tengok, masa saya mula datang ke Negeri Sembilan tahun 1995, masa tu Jakim hantar untuk jaga takmid Masjid Negeri Sembilan. Lepas kawan saya Ustaz Ibrahim Kasim, dia masuk state Negeri Sembilan, dia tukar servis. Jadi Jakim hantar saya pun jumpa dia, Ustaz Rin, macam mana nak kerja ni? Dia kata, Ustaz duduk sini lah, Ustaz buat kerja kan. 1995. Masa tu saya tengok dalam bandar Senawang, sebab rumah saya kat Senawang, Taman Kobina kan. Orang kawasan sini pun saya tu, dia banyak lagi cakap Negeri Sembilan dalam bandar ni, cakap Negeri Sembilan kan. Dan sekarang ni saya tengok dekat dengan Seremban 2 semua kawasan bandar ni, tak jarang-jarang dah orang nak dengar orang cakap Negeri Sembilan dah. Hanya pergi kampung baru ada bercakap. Zaman 1995 jumpa sana cakap, semua ni cakap. Nampak tak? Nampak? Satu hari mungkin lagi 50 tahun semua orang Kedah masuk, orang Perak masuk,
orang Perlis masuk, orang Pahang masuk, berubah. Mungkin berubah. Nampak tak contohnya? Baik, kajian telah dibuat, dah ribu-ribu bahasa telah pun hilang. Nampak tak? Ribu-ribu bahasa dibuat oleh orang barat, dia masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam orang asli semua, beribu-ribu bahasa telah pun hilang, lenyap. Nampak tak? Dan memang dia akan lenyap. Itu kajian dia buat. Sebab itu kata Profesor Ibrahim Nur Hud, dia bagi contoh dalam kuliah dia, bahasa ni hilang, contoh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaji balik, saya nak ceramah itu kalau sempat, insyaAllah. Kalau kita tengok Fir'aun ini dia bermula pada zaman bila? Tuan-tuan akan kata Fir'aun ni Arab, Ustaz. Fir'aun bukan Arab. Fir'aun dia bukan Arab. Dia bukan keturunan Arab, Fir'aun ni. Fir'aun ini, tuan-tuan, dia dalam suatu buku yang ditulis oleh Profesor Saleh yang saya baca, dia bermula pada zaman Nabi Idris. Fir'aun, tamadunnya zaman Nabi Idris. Tapi dalam buku tersebut, Fir'aun yang pada zaman Nabi Idris itu, dia percaya Allah wahid. Dia memang beriman dengan Nabi Idris, Fir'aun ni. Tapi selepas kemudian sampai kepada Ramses yang kelima dan sebagainya, akhir sekali dia sombong kepada Nabi Musa. Dia kata ana rabbukumul a'la. Dia sombong, ya angkuh, takabur, kan? Baik, Fir'aun ni bahasa apa dah? Fir'aun ini bahasa dia bahasa hierografi. Itu dia bahasa dia. Tuan-tuan nak tahu macam mana bahasa hierografi? Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan masuk piramid tu atau mana-mana tempat dia, tuan-tuan tengok yang ada ukir tu, yang ada macam burung sikit, yang ada macam ni sikit, itu semua bahasa dia. Tapi adakah bahasa dia orang kaji? Tak ada. Tak tahu. Hilang ke mana? Sedangkan dia tamadun ribu tahun. Di mana bahasa dia? Hilang. Dia tumbang, bahasa dia Allah hapus, hilang dalam alam. Tak ada. Saya masa saya bertugas di kedutaan tu, saya cuba mengkaji Fir'aun. Sebab saya tengok dekat rumah saya duduk di dekat Badan Tahrir tu, depan sikit dekat Sekenel tu, dekat Muhandisin dipanggil. Ada lebih kurang 3 km dengan tempat duduk berlaku muzaharat tu. Masa saya muzaharat tu, masa berlaku Arab Spring tu, saya memang ada di sana. Semua saya tahu, dia punya laporan apa semua saya tahu. Baik. Apa nama? Saya cuba kaji. Saya tengok bila sampai musim Fir'aun, budaya dia, bila masuk musim sejuk di Mesir, dia akan masuk lebih kurang dalam bulan 11. Bulan 10-11 bulan sejuk. Sejuk sehingga nak sampai dalam bulan 4 atau bulan 5, maka ketika itu dia panggil Arab panggil Ar-Rabi'. Ar-Rabi' tu musim dia nak hilang sejuk, nak masuk, nak sederhana, udara dia dalam 25 begitu, sedap kita duduk sejuk. Masa ketika itu Fir'aun daripada zaman-zaman dulu lagi, pada hari itu, dalam masa 2 minggu itu, dia memang makan ikan, dia keluar pergi taman-taman apa semua, dia bergembira kerana dah hilang sejuk. Dia panggil Syahrun Nasim. Jadi dia akan wish, dia akan ucap tahniah, marhaban bi Syahrin Nasim, daripada zaman Fir'aun, tapi dah tukar bahasa Arab. Baik, saya nak kaji di mana panggil orang Arab ni. Saya tengok Arab yang tinggi-tinggi sikit, yang besar-besar sikit tu, saya ucapkan dia marhaban bi Syahrin Nasim. Dia jawab marhaban bik. Saya tahu ini daripada keturunan Fir'aun. Lepas tu saya duduk dekat bawah tu, saya tengok yang dia pakai serban, dia jual buah semua. Saya kata ini bukan, sebab dia badan dia lain, dia punya bentuk badan dia lain, tak tinggi. Saya pergi ucap dekat dia, saya test, saya ucap kat dia marhaban bi Syahrin Nasim. Dia kata la, tak, nahnu, dia kata bukan daripada Fara'na, nahnu min Umrul Khattab, kami daripada Umar bin As, kami daripada keturunan Umar bin As yang dihantar oleh Sayyidina Umar untuk
dakwah kepada orang Mesir masuk Islam. Dia ingat keturunan dia. Jadi saya tahu yang macam ni bukan. Saya cuba pergi cari bahasa Firaun, tak ada orang cakap. Dia kata kalau nak tahu bahasa Firaun, dia hanya ada dalam muzium, dan juga dia kena pergi ke sempadan Sudan sana, baru ada sikit-sikit bahasa-bahasa yang tertinggalan lagi. Jadi saya nak sebut, jis yang saya nak sebut ni ialah bahasa Firaun Allah telah hapuskan. Dah habis, tak ada. Nampak tak? Dan ketika itu bahasa Firaun lah bahasa yang telah diguna macam kita bercakap Inggeris sekarang. Lepas kita merdeka 1957, kalau kita bagi salam dekat pejabat, dia tak jawab. Kena kata good morning, good afternoon, baru okey. Kalau tak assalamualaikum, habis. Zaman saya kerja di JAKIM mula-mula tahun 90, ni hantar ke Negeri Sembilan ni, zaman tu kita saya buat khusus kepada imam-imam, dan masa tu orang tak bagi salam. Tahun 90-an tak ada orang bagi salam. Sebab apa? Kalau bagi salam masa ketika itu, dia terbayang yang mu'alaf yang baru masuk Islam itu bawa beras, orang kampung akan keluar bawa beras bagi kat itu, sebab kata ini mu'alaf. Lepas tu suruh orang mu'alaf tu baca Fatihah, lepas tu bagi beras cukup. Jadi tu imam ni dia pun beri khusus JAKIM. Kita kata Islam ni ajar kita mesti kita bagi salam. Yang pertama kan, ifsus salam, iza laqitahum fasallim alaih, bila kita jumpa dengan orang kena bagi salam. Masa tu berperang JAKIM untuk nak bagi salam. Jadi tu imam tahun 90-an ni khusus, dia pun balik dari kampung, jangan-jangan dia balik rumah dia dekat Sik, dia pun pergi depan, assalamualaikum, dia pergi salam. Isteri duduk dapur, kata isteri dia pula, oh tengok tu assalamualaikum datang. Oh ya, assalamualaikum maknanya dia minta sedekah lah. Nampak? Dia pun bawa beras, pergi depan nak bagi beras, tengok suami dia, lalu jawab saya, bila pula jadi assalamualaikum. Nampak? Lalu dia pun nak dia kata bukan, assalamualaikum ni apa nama, kita nak hidupkan semula, berjumpa sama Islam, bagi salam. Nampak persepsi masyarakat ketika itu. Tuan-tuan kena ingat tu, 90-an tu tak ada. Kalau kita jumpa ke pejabat ni, kalau bagi salam orang tak jawab, mesti kata good morning. Dan di sekolah kita pun ketika itu, kalau cikgu Inggeris masuk, good morning teacher, baru dia keluar kan. Kalau masuk ustaz, assalamualaikum ustaz, yang Islam ya. Nampak? Dia ajar macam tu kan. Kita dah 10 tahun lebih, 15 tahun lebih, dekat 20 tahun sekarang kita sudah berubah. Nampak tak? Kita sudah berubah dari sikit-sikit. Sebab British pandai, dia masuk dalam negara kita, dia ambil sumber ekonomi, dia ajar kita in English tu cukup cantik. Dia ajar kita, dia punya pronunciation dia, intonation dia cukup bahasa. Oh, kita kata 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dia kata intonation dia. Oh, dia kata kita pun belajar sungguh-sungguh, kita pula duk pertahan bahasa dia cukup hebat sampai dia keluar dunia. Dia ajar kita begitu baik. Itu saya nak bayangkan bahawa kita ketika mana kita diperintah oleh British, dia kuasai. Zaman Firaun yang kuasai dan guna bahasa Firaun. Nampak tak? Waktu saya nak bandingkan, tuan-tuan boleh faham ya. Kalau kita nak zaman tu, zaman awal Firaun guna, tapi akhir sekali Allah tumbang apabila sampainya Islam. Baik satu. Jadi bahasa ni dia akan hilang, dan kajian telah pun dibuat, dan kajian yang telah dibuat di barat sendiri, bahasa English pun sudah hilang. Kalau kita tengok English yang 100 tahun dulu sampai sekarang, orang Inggeris pun tak boleh faham bahasa Inggeris tu. Nampak tak? Okey, bahasa kita sekarang ni guna bahasa baku ke bahasa apa. Kalau saya bagi buku tuan-tuan, buku yang dikarang Hikayat Indra Putra ketika saya ambil SPM tahun 80-an kan, kalau saya bagi budak sekarang baca, Masya Allah, apa cerita ni, bermula lah apa piahdan Allah dah bunyi dah, tak sempat nak ceramah apa habis. Baik, saya ambil sikit je boleh kan? Boleh ambil sikit je boleh sikit boleh, sebab nak ceramah, sebab saya sebelum sampai lagi saya nak membandingkan tuan-tuan, kalau saya tinggal tak sempat pula. Baik,
Jadi kalau kita ambil buku Hikayat Indra Putra, anak-anak kita pun dia tak akan baca, dia akan buang. Yakni makna buku kita yang 2-30 tahun dulu yang lama-lama akan hilang. Nampak tak? Bahasa kita pula lagi bahasa yang tak kukuh. Contohnya, dulu kita orang Melayu kita kata kereta api. Kan? Kereta api. India masuk sini, kita kata api kereta. Kita pun api kereta juga. Nampak? Ni Bangla masuk, bahasa kita pun dah mula berubah. Orang Melayu kita ni tuan, dia ikut saja bahasa. Cina cakap ni, dia ikut Cina. India cakap ni, dia ikut Cina. Sama juga, ada bahasa lain. Salah tak? Bahasa Arab yang buat macam mana pun, dia mesti cakap bahasa dia juga. Inggeris sama juga, buat macam mana pun, dia mesti cakap bahasa dia juga. Dia takkan ikut bahasa lain. Nampaknya? Kita senang ikut. Nampak tak? Itu nampak macam saya nak faham tu, makna kita boleh berubah. Kita boleh berubah. Kan? Bahasa ni kita boleh berubah. Kata guru saya Syekh Mutawalli Sya'lawi, betapa hebatnya. Kalau macam mana bahasa boleh berubah? Kalau seorang budak itu, katalah anak orang Melayu, okey, bila semasa dia kecil kita bawa pergi negara Arab, kita besar sana, dia cakap Melayu ke dia cakap Arab, hilang tu dia akan cakap Arab. Sama anak orang Arab kalau duduk dalam Malaysia, dia lahir sini, duduk kerja sini, anak kawan saya di Mesir mengajar Darul Quran sekarang, anak dia cakap Melayu. Anak dia cakap Melayu, Masya Allah. Saya cakap dia cakap Melayu cukup fasih. Nampak tak? Fasih. Dia hidup dalam environment orang Melayu sebab senang turut. Jadi bahasa tu kata Syekh Mutawalli Sya'lawi, dia bukan duduk di jin dia, tapi dia duduk di ketika mana dia berkomunikasi. Sebab tu bahasa tu boleh hilang. Baik. Orang barat sekarang, dia orang dah translate dia punya skrip mereka lama, translate to Arabic language. Sebab dia orang sudah tahu bahasa Inggeris akan hilang satu ketika dalam ratus tahun lagi sebelum kiamat. Nampak tak? Baik. Apabila Fir'aun pun hilang bahasa dia, Fir'aun nak sampai ke zaman kita ni dah lama ni. Kan? Kita tengok Kita tengok dulu wahyu bukan dalam bahasa Arab. Antaranya wahyu, contoh Allah turunkan At-Taurat, wahyu dalam bahasa Hebrew zaman Nabi Musa. Bila Nabi Musa habis, Allah turunkan wahyu dalam Injil. Selepas daripada Allah angkat Nabi Isa naik ke langit, nak sampai Nabi Muhammad 500 lebih tahun. Tidak ada undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa zaman tu orang pelekeh harap. Nampak tak? Orang tak mau. Akhir sekali Allah kata lah Nabi Musa itu pertemuan di antara Nabi Isa. Baik, kita contoh ringkas, kita nak habis, kita ringkas. Akhir sekali Allah turun Al-Quranul Karim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wahai manusia, kami turunkan Al-Quranul Karim kepada orang yang kena berfikir, agar kamu boleh berfikir. Kenapa? Kerana bahasa Arab dia takkan berubah. Bahasa Arab dia tamadun sudah lama, semenjak daripada zaman Nabi, zaman dulu lagi, zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya, hingga sampai kepada Nabi Muhammad dah 1400 tahun. Allah perkukuhkan bahasa Arab, Allah kenalkan bahasa Arab. Sebab itu ketika umat Quraisy, mereka pakar bahasa Arab. Jadi Allah perkukuhkan bahasa Arab, Allah turun Al-Quranul Karim, mereka terpegum, tak boleh lawan. Sebab tu kalau kita baca syair-syair jahiliyah, adimna khailana, banyak ke dah pula sebut, kifa nabki fi zikra habibi wa manzili. Nak cerita macam dalam bahasa ni cukup cantik tu, tapi masa tak ada. Jadi maknanya Allah turunkan apa? Dia turun alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebut alamin sama tu. Ar-Rahmanir Rahim, ya dengan nun. Maliki yaumiddin, ya dengan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya dengan nun. Allah susun huruf dia, bahasa dia pilih cukup begitu cantik, cukup begitu hebat. Arab jahiliah mereka pakai bahasa Arab habis. Contoh bahasa Melayu contohnya.
Dan sedap bahasa, Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang tiga, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nampak tak? Kita kata sedap. Itu pantun kita kan. Tapi Allah pantun tu, saya baca satu kajian, pantun itu diambil daripada inna a'tainakal kautsar. Sini kata ada 13 kata ulama. Hebat Allah tu. Ha? Masa tak baik maknanya. Mana jis yang nak sebut ini, bila Allah turun Al-Quran, dia tidak akan boleh berubah. Allah bagi Al-Quran itu mukjizat. Nampak tak? Baik. Kenapa Al-Quran tidak boleh hilang? Al-Quran mukjizat. Kenapa kitab Taurat boleh hilang? Kitab Taurat Allah tak bagi mukjizat. Allah hanya beri mukjizat kepada Nabi Musa sahaja. Nabi Musa boleh, tungkat dia boleh jadi ular dan sebagainya, macam-macam lagi mukjizat. Tapi Allah tidak bagi mukjizat kepada kitab Taurat. Maka kitab Taurat kalau kita kaji sekarang, kita nak kaji mana origin, semua kita tidak tahu. Semua ditranslate, there is no origin. Dan dia change, dia dah berubah. Entah berapa punya banyak dia yang berubah. So pergi kaji balik, mana dia origin, diubah habis oleh ulama-ulama, dia telah ubah. Nampak tak? Tu. Yang kedua, Allah juga turun kitab Injil, tetapi kitab Injil tu tidak diberi mukjizat. Maka kitab Injil sudah hilang entah ke mana, tidak tahu di mana origin, sebab Allah tak jaga dia. Nampak tak? Tapi Allah bagi mukjizat hanya kepada Nabi Isa sahaja. Nabi Isa dia boleh mengubat orang, menghidupkan orang mati, mengubat orang sopak dan sebagainya. Tapi Allah tidak bagi mukjizat. Tapi Allah, last sekali Allah kata, Allah nak bagi mukjizat kepada Al-Quranul Karim. Allah sebut dalam Al-Quran ke ayat yang ringkas, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Perhatikan, kamilah yang turunkan Al-Quran ini dan kami beri mukjizat kepada Al-Quran ini. Dia tidak akan boleh ubah, siapa ubah pun tidak boleh. Cuba tuan-tuan kaji. Kita orang Melayu, kita tengok orang putih, tengok orang Rusia, dia fahamkan bahasa? Tak faham. Anak-anak kita tak faham. Ada tak kalau kita bagi bahasa Melayu, tertulis satu muka surat, suruh anak kita pergi hafal, dia kata gila punya kerja. Hafal bahasa Melayu. Tulis surat suruh orang putih hafal, gila. Tulis bahasa Cina suruh hafal, dia kata gila punya kerja. Tapi tengok, walaupun kita faham tapi tak mau hafal. Nampak tak? Tetapi Al-Quranul Karim, walaupun orang tidak faham, tapi orang senang hafal. Walaupun tak faham, senang hafal. Semua senang hafal di seluruh dunia. Nampak tak? Ini kalau kita kaji balik, Allah nak bagi jaga Al-Quranul Karim itu dalam sampai kiamat. Allah bagi orang senang hafal. Semua orang hafal. Sama sekarang kat dalam Malaysia kita ni, tempat hafal Al-Quran tumbuh bagaikan cendawan. Inilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Dan Al-Quran tidak akan berubah. Satu lagi tok guru saya kata, kenapa Rasulullah tidak tafsirkan Al-Quran? Itu panjang tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan kata ni ustaz ni boleh ceramah hantar pukul 9. Jadi maknanya kita tak boleh, kita berhenti sini dulu. Jadi saya tengok tu ada yang ni kan. Jadi insya-Allah kita sambung di masa akan datang lagi. Itulah saja yang kuliah. Maksud saya nak sampaikan Al-Quran tu mukjizat. Itu saja. Disampaikan. Yang lain tu kita sambung yang lain. Itulah saja aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.